Kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan sudah pastilah tumpuan kita juga masih lagi kepada PRU 15, dan ini merupakan satu topik yang tentunya akan menjadi perbincangan sepanjang PRU 15 ini. Kita tunggu 5 hari bulan November nanti di mana penamaan calon akan berlangsung, dan sudah pastilah ketika itu kita mungkin akan mendapat satu gambaran yang lebih menarik. Dan kalau sebelum ini tumpuan kita lebih banyak kepada parti-parti politik yang berada di persekutuan, hari ini berbeza sedikit. Kita akan tumpukan perhatian kepada Sabah dan juga Sarawak. Dan harus diingat bahawa Sarawak ada 31 kerusi parlimen, sementara di Sabah 25 kerusi parlimen yang akan menjadi rebutan. Dan topik yang kita pilih hari ini ialah PRU 15, kuasa pengundi Borneo. Dan kita ada 3 tetamu yang akan berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. Seorang berada bersama saya di studio dan 2 lagi akan kita hubungi melalui kemudahan Zoom. Baiklah, tetamu yang berada di studio, kita ingin mengucapkan selamat datang buat pertama kalinya kepada saudara Serit Banyan yang merupakan pensyarah di Talis University, dan beliau juga merupakan timbalan Presiden Persatuan Anak Borneo Semenanjung. Jadi Serit, apa khabar? Khabar baik. Terima kasih kepada Bernama di atas jemputan untuk saya sama-sama berada di sini bagi membincangkan topik pada hari ini. Dan ini kali pertama ya bersama kami di ruang bicara. Ya, inilah kali pertama saya dijemput ke ruang bicara. Menarik. Terima kasih banyak-banyak. Dan macam saya katakan, kita ada 2 lagi tetamu yang akan kita hubungi melalui kemudahan Zoom. Jadi kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada tetamu yang selalunya bersama kita di studio, tapi hari ini dia berada di Sarawak. Apapun, terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia, Datuk Dr. Jenny Amir, iaitu fellow kanan di Majlis Profesor Negara ataupun MPN. Jadi Datuk, apa khabar? Bagus. Sarawak macam mana? Lama saya tak ke KL. Itulah, kami tunggu-tunggu sebenarnya kedatangan Datuk ke ruang bicara ini. Ya. Apa pun terima kasih. InsyaAllah satu hari nanti saya kahwin. Ya, jadi terima kasih kerana sudi bersama kita di ruang bicara ini. Dan kita juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seorang lagi tetamu yang juga kita hubungi melalui kemudahan Zoom, iaitu Dr. Firdausi Sufian yang merupakan pensyarah kanan politik ekonomi UiTM Cawangan Sabah. Jadi Doktor, apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dapat dengar suara saya dengan jelas ya, Doktor? Jelas sekali. Alhamdulillah. Baik. Kita mulalah perbincangan ini terlebih dahulu bersama rakan kita di studio, iaitu Serit Banyan. Bila kita bercakap tentang kuasa pengundi Borneo, kuasa itu sendiri merupakan sesuatu yang cukup menarik sebenarnya. Betul. Dan barangkali Serit, kita tidak boleh nafikan kepentingan keputusan pilihan raya di Sabah dan Sarawak. Betul. Itu mungkin juga akan menjadi penentu kepada kerajaan yang akan dibentuk nanti selepas pilihan raya umum yang ke-15 ini. Tapi pandangan ikhlas daripada Serit sendiri, bila kita sebut tentang kuasa itu, apakah rakyat Sabah dan Sarawak memahami dan menghormatinya sebenarnya? Saya kira masyarakat Sabah dan Sarawak sekarang telah menjalani ataupun telah melalui satu fasa kematangan yang lebih mendalam dalam politik. Dan saya kira bahawa masyarakat di Sabah dan Sarawak memahami betapa pentingnya suara mereka dalam menentukan pola politik di arena kebangsaan. Dan saya percaya juga mereka mampu untuk memberikan terbaik semasa pilihan raya yang akan datang. Itu permulaan yang menarik sebenarnya. Tapi kita juga nak dapat pandangan daripada Datuk Dr. Jenny Amir sendiri. Banyak kali sebenarnya kita berkongsi pandangan dan pendapat berkaitan dengan perkara ini sebenarnya, Datuk ya. Tetapi dari segi pandangan peribadi Datuk sendiri, apakah Datuk melihat bahawa PRU 15 kali ini mungkin akan memberikan satu cabaran yang cukup hebat sebenarnya, bukan saja pengundi-pengundi di Sabah dan Sarawak tetapi juga di persekutuan. Tetapi secara keseluruhannya, bagaimana Datuk menilai PRU ke-15 kali ini, Tok? Dengan pelbagai blok politik, parti politik yang hadir di Malaysia ketika ini, berbeza daripada tahun 2018, iaitu pertembungan utama antara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Kali ini kita lihat pertembungannya antara PN, Barisan Nasional, PH dan juga GTA. Manakala di Sabah juga ada parti politik sendiri. Jadi saya fikir dengan pertembungan pelbagai penjuru ini akan menyaksikan begitu banyak suatu perkara yang menarik. Dan saya jangkakan bahawa tidak ada parti ataupun pakatan yang akan dapat
meraih majoriti yang meyakinkan. Jadi dengan itu masing-masing nanti selepas keputusan diketahui, saya rasa akan memerlukan dukungan dan sokongan parti dari Sabah dan Sarawak. Betul. Dalam konteks inilah kita boleh katakan Sabah dan Sarawak akan jadi kingmaker ataupun penentu kepada siapa yang akan berjaya membentuk kerajaan selepas PRU ke-15 ini nanti. Okey. Saya juga mungkin penting untuk mendapatkan pandangan daripada Dr. Firdausi berkaitan dengan isu ini. Seperti apa yang disebut oleh Dr. Janiri sebentar tadi, Doktor. Kalau kita lihat senario yang akan berlaku, ianya memang sesuatu yang dijangkakan. Kita bercakap tentang Sarawak yang ada 31 kerusi parlimen, di Sabah ada 25 kerusi parlimen. Dan inilah sesuatu yang cukup menarik. Dan bila kita lihat secara keseluruhannya, di Sarawak saya ingin tumpukan perhatian juga nanti kemudian. Tetapi di Sabah sendiri, bagaimana anda melihat tentang semangat dan juga kekuatan PRU 15 di Sabah itu sendiri? Apakah akan ada perkara-perkara menarik dan di luar jangkaan akan berlaku sebenarnya, Doktor? Ya, sudah tentu menarik sebab seperti mana yang Datuk Jenerin tadi cakap, bahawa memang sekarang parti politik sudah banyak ya. Kalau di Sabah tu amat unik lagi sebab di GRS itu adalah komponen, termasuk komponen itu adalah Bersatu, PBS, Star, dan satu lagi USNO. Dan kalau kita lihat GRS ni ketua dia adalah terajui oleh Datuk Seri Haji G. Sedangkan Tuan Haji adalah Bersatu. Namun kalau di Semenanjung pula, BN sudah declare yang dia ni musuh kepada UMNO. Jadi namun GRS pula bergabung dengan BN untuk pilihan raya yang akan datang ini. Ini yang menarik ini. Satu musuh di Semenanjung, tapi kalau di Sabah, okey, yalah sudah tentu mereka mempunyai apa yang dikatakan autonomi sebelum ni yang telah dijanjikan. Kalau kita tengok Tuan Syakawi, bagaimana kita penentu PRU ini, in the end of the day kita kena tengok number games. Sebab untuk memenang pilihan raya, it's all boiled down to numbers game. Jadi kalau kita lihat, kalau Barisan Nasional telah menawarkan timbalan Perdana Menteri itu kepada Sabah dan juga Sarawak, ini bermaksud mereka memerlukan Sabah dan Sarawak ini seperti mana yang dikatakan sebagai kingmaker. Begitulah pentingnya parti-parti yang kecil ni, komponen ini boleh menjadi kingmaker, dan inilah realiti politik sekarang di Malaysia yang begitu fluid. Saya juga nak dapat pandangan Dr. Firdaus sebelum saya beralih kepada Serit dan juga kepada Datuk Dr. Janiri sendiri. Tadi kita sebut tentang JRS. Bagaimana dengan parti warisan di Sabah itu sendiri? Apakah itu juga merupakan satu lagi cabaran hebat kepada gabungan JRS dan juga mungkin juga memberikan sesuatu yang menarik untuk pengundi-pengundi membuat keputusan sebenarnya? Ya, kalau kita lihat GRS itu local party. So GRS itu baru-baru ini telah mengeluarkan statement bahawa mereka ingin wujudkan Borneo Block bersama GPS dan juga warisan. So mereka ini juga sebab Datuk Seri Syafiee itu boleh dikatakan masih popular lagi, terutama di Pantai Timur ya. Dan juga bekas Ketua Menteri, seorang ahli politik yang senior. Jadi warisan itu, tapi kalau lihat prestasi semasa pilihan raya DUN ialah warisan tidak dapat tidak dapat majoriti untuk menubuhkan kerajaan. Namun dia masih tetap adalah masih lagi satu political force di Sabah ini. Dan warisan ini lebih lebih optimistik lah, kerana mereka juga ingin bertanding di Semenanjung Malaysia juga. Jadi optimism warisan itu mungkin kan boleh menjadi political force di Sabah ini. Okey, barangkali Serit, kalau kita lihat daripada apa yang dibangkitkan sekarang ini ada yang tidak bersetuju bahawa pilihan raya itu diadakan pada masa yang begitu cepat dan sebagainya apabila parlimen sendiri dibubarkan. Ada yang mengatakan bahawa mungkin keadaan cuaca dan sebagainya akan memberikan satu impak yang mungkin agak tidak menarik kepada pengundi-pengundi yang akan turun untuk mengundi. Ada juga yang menimbulkan masalah bagaimana mereka orang-orang Sarawak, pengundi-pengundi Sarawak yang berada di Semenanjung ini terpaksa balik ke Sarawak untuk mengundi dan sebagainya. Apakah itu juga akan memberi kesan sebenarnya kepada PRU ke-15 terutamanya di Sarawak sendiri?
Saya rasa ia akan memberi kesan dari segi jumlah pengundi Sabah Sarawak yang bermastotin di Semenanjung untuk pulang mengundi. Yang pertama adalah kita melihat kepada kos pulang balik mengundi itu sebenarnya adalah sangat tinggi. Di mana harga tiket penerbangan pergi balik di antara Semenanjung ke Sabah dan Sarawak agak tinggi. Dan yang kedua, mungkin juga berlaku kebimbangan bencana alam semasa proses pengundian. Ini juga menjadi satu kebimbangan untuk orang Sabah Sarawak ataupun Borneo yang tinggal di Semenanjung untuk balik dan pulang mengundi ke tempat masing-masing. Jadi saya rasa ini akan memberi impak lah kepada orang yang tinggal di Semenanjung Malaysia, di mana mereka ada kesukaran untuk balik ke tempat mengundi masing-masing. Itu pun satu pandangan yang menarik. Datuk, saya juga nak berkongsi pandangan Datuk. Kalau kita lihat dalam pilihan raya negeri Sarawak baru-baru ini, kita tahu bahawa GPS telah pun mencipta the so-called landslide victory yang begitu hebat sebenarnya. Dan bila kita bercakap tentang PRU kali ini dengan 31 kerusi parlimen menjadi pertaruhan, apakah Datuk melihat bahawa GPS akan mencapai kejayaan yang besar dalam PRU yang ke-15 ini untuk kerusi-kerusi parlimen kali ini? Pandangan Datuk. Baik, 18 Disember merupakan satu tarikh yang begitu bersejarah bagi GPS di Sarawak kerana telah merakamkan satu kejayaan yang cukup besar, yang cukup bergaya apabila memenangi 76 daripada 81 kerusi. Dan dalam sejarah pilihan raya di Sarawak, ini merupakan satu kejayaan yang paling besar sejak 1969 lagi. Dan saya jangkakan bahawa momentum ini akan diteruskan dalam PRU ke-15 ini, mengingat bahawa banyak faktor yang kini menyebelahi GPS. Yang pertama, dengan inisiatif 120 inisiatif yang mesra rakyat, yang mengutamakan rakyat di Sarawak sesuai dengan falsafah utamakan Sarawak yang menjadi slogan GPS. Dengan 120 inisiatif itu, saya jangkakan rakyat terpikat dengan segala inisiatif yang telah dilaksanakan itu. Yang kedua, dengan apa yang telah diperlihatkan oleh Pakatan Harapan sejak dalam tempoh 22 bulan, ini sebenarnya mengecewakan rakyat di Sarawak apabila janji-janji yang telah diberi ataupun terkandung dalam manifesto telah gagal ditunaikan. Jadi rakyat Sarawak rasa mereka tidak mahu pisang berbuah dua kali. Yang ketiga, dengan pertembungan sesama parti pembangkang di Sarawak, kemungkinan besar akan berlaku lagi apa yang telah berlaku pada tahun lepas. Jadi pertembungan itu menyebabkan undi dalam kalangan parti pembangkang yang menentang GPS berpecah. Ini sekaligus memberi kelebihan ataupun keuntungan kepada GPS. Jadi berdasarkan sentimen semasa dan perkiraan saya di atas kertas, sekurang-kurangnya GPS akan dapat memenangi 26 kerusi kali ini, iaitu jauh lebih baik daripada 2018 apabila GPS hanya memenangi 19 daripada 31 kerusi. Okey, kita beralih ke Sabah buat seketika bersama dengan Dr. Firdausi. Bagaimana Doktor melihat tentang reaksi daripada rakyat Sabah sendiri berkaitan dengan PRU ke-15 ini, dan apa antara isu-isu yang mungkin akan dimainkan ataupun dibangkitkan terutamanya dalam kempen-kempen pilihan raya di Sabah, PRU yang ke-15 di Sabah nanti? Pandangan Doktor. Pertama sekali sudah tentu isu klasik iaitu MA63. Ini memang selalu dimainkan daripada saya kecil sehinggalah sekarang. Setiap kali PRU mesti ada MA63. Namun MA63 itu selalu dimainkan, tapi masih juga kita tidak nampak di mana penghujungnya dan di mana apa yang perlu diperjuangkan itu. Saya rasa itu akan terus menjadi isu. Tapi kalau sekarang kalau kita lihat ini isu-isu yang mereka lihat, sebab PRU sebelum ini isu dia kalau tengok PRU Parlimen dan juga pada 2018 apa yang dimainkan adalah contohnya 1MDB, kes rasuah. Tapi ini bukan lagi satu isu yang sensasi sekarang ini. Jadi apa yang perlu sekarang, isu yang terutamanya ahli politik kalau kita lihat adalah peluang pekerjaan. Sebab sekarang kita dalam fasa pemulihan ekonomi sebab bila dalam pemulihan COVID-19 itu
impaknya amat impactful lah boleh dikatakan. Dan Sabah Sarawak ini terutamanya mempunyai suffer from COVID punya impact. Jadi kalau di Sabah ni peluang pekerjaan perlu ditekankan. Kedua adalah harga makanan, sebab inflasi itu yang begitu tinggi sebelum ini. Jadi makanan di Sabah ni pun sudah meningkat. Ayam meningkat. Bukan ayam saja, kopi O pun meningkat ya kalau di Sabah ini sampai begitu. Dan ini adalah isu rungutan rakyat yang sebenar dalam everyday life issue ya. Dan sudah tentu isu infrastruktur ini pun selalu dimainkan tentang akses infrastruktur. Dan sebab baru-baru ini dalam bajet yang sebelum inilah yang dibentangkan yang dibentangkan sebelum ini 6.3 bilion banyak dikatakan tentang infrastruktur, sekolah, jalan raya, dan ini biasa, ini adalah klasik isu yang selalu dimainkan. Tapi peluang pekerjaan, harga makanan, dan ini adalah isu-isu yang utama yang sudah tentu ahli-ahli politik akan mainkan ini. Dan paling utama dan tidak akan hilang MA63. Saya juga nak dapat pandangan Doktor untuk satu lagi isu sebenarnya yang dibangkitkan. Dikatakan bahawa jumlah pengundi-pengundi di Sabah untuk PRU yang ke-15 ini tiba-tiba dikatakan meningkat begitu tinggi sekali. Dan ekoran daripada keadaan ini, saya terbaca tadi bagaimana timbalan Presiden Star sendiri, iaitu Encik Kenny Chua, mengeluarkan kenyataan bahawa dia sendiri merasa ragu-ragu dengan peningkatan jumlah pengundi dalam PRU kali ini di Sabah khususnya. Dan mungkin juga selain daripada membawa kad pengenalan untuk membuang ketika mahu membuang undi itu, mungkin juga mereka perlu membawa surat beranak untuk memperakui bahawa mereka benar-benar merupakan rakyat Malaysia ataupun rakyat di Sabah sebenarnya. Pandangan anda? Saya rasa kalau kita tengok ya, memang pun meningkat mendadak. Tapi walaupun meningkat dan peningkatan itu dan telah membawa Sabah negeri kelima tertinggi dari segi pengundi baru ya. So 1.6 million itu ramai ya. Sebab rakyat Sabah ni 3.8 dan kadang-kala ialah biasanya populasi Sabah ni amat sensitif kadang-kadang bila kita bincang disebabkan isu PTI dan yang sewaktu dengannya. Tapi apa yang kita lihat di sini mungkin adalah apabila pendaftaran secara automatis itu. So mungkin sebab kita tidak tahu, kita tidak nampak data yang ada ataupun yang dikeluarkan oleh SPR. Jadi adakah automatic registration ini juga terlibat orang yang sebelum ini tidak pernah mendaftar, maka dia mendaftar secara otomatik pun terdaftar. Jadi saya rasa ini di manalah kita memerlukan transparent data daripada SPR untuk menunjukkan siapakah pengundi-pengundi ini. Ya memang dia banyak lagi isu. Kadang-kala populasi orang India itu tiba-tiba meningkat ya. Dan juga dan seperti mana yang Star timbalan Presiden Star juga ingin membawa surat beranak. Saya rasa itu tidak perlu berlaku sebab yang paling penting kita kena tengok data macam mana peningkatan ini berlaku. Sebab sekarang ini kita tidak tahu apa sebenarnya. Kita cuma tahu populasi itu bertambah dan adakah ini disebabkan pendaftaran secara otomatis disebabkan penduduk Sabah sebelum ini tidak mendaftar sebagai pengundi. So inilah kadang-kala apabila kita kena telus, bila kita telus maka kita baru tahu apa yang berlaku sebenarnya dengan pendaftaran pengundi baru ini. Okey, baik. Sebelum saya dapatkan pandangan daripada Syarid ya, saya juga nak dapat satu lagi pandangan daripada Datuk Dr. Jeniri Amir sendiri. Datuk, ini pun satu perkara yang tiba-tiba menjadi sesuatu yang menarik untuk dibincangkan. Barisan Nasional dikatakan bahawa kalau mereka berjaya membentuk kerajaan selepas PRU ke-15 ini, tawaran 3 Perdana Menteri akan dilakukan, seorang dari Semenanjung, seorang lagi dari Sabah dan seorang lagi dari Sarawak. Tetapi saya tertarik hati dengan apa yang disebut oleh Abang Jo sendiri yang mengatakan bahawa dia tidak ada masalah
salah, tetapi dia tidak mahu tawaran yang dibuat itu untuk jabatan timbalan Perdana Menteri itu hanya bersifat seremonial ataupun protokol saja. Dia mahu seorang timbalan Perdana Menteri yang berkuasa. Jadi apakah Datuk juga merasakan ini sepatutnya dilakukan? Baik, sepatutnya sudah lama dilaksanakan. Kenapa sekarang saja? Bagi saya kita harus beri peluang kepada orang Sabah, pemimpin dan tokoh dari Sabah dan Sarawak untuk bukan saja dilantik sebagai TPM, Timbalan Perdana Menteri, tetapi kalau ada tokoh dari Sarawak dan Sabah yang betul-betul ada wibawa, ada karisma, ada daya kepimpinan yang tinggi dan menyelah dan punya pandangan yang dapat menganjak Malaysia ini ke hadapan, mengapa tidak kemudian hari mungkin 10 tahun, 20 tahun dari sekarang menjadi Perdana Menteri. Tapi berbalik kepada soalan Sarkawi itu, TPM buat Sabah dan Sarawak ini, saya kira akan memberi tekanan kepada Kuala Lumpur nanti untuk pastikan bahawa janji itu harus ditunaikan. Bukan saja omong kosong, kerana yang paling penting bagi saya itu, seperti yang dikatakan oleh Premier Sarawak ialah bukan saja mereka ini sebagai satu hiasan ataupun TPM yang tiada kuasa. Yang dituntut oleh Sabah dan Sarawak saya percaya ialah TPM yang punya kuasa yang diberi kementerian yang setanding dengan ketokohan dan kedudukan mereka itu untuk memungkinkan mereka laksanakan pelbagai dasar sesuai dengan kedudukan mereka itu. Yang paling penting bagi saya ialah peruntukan disalurkan kepada Sarawak dan Sabah. Penting untuk TPM itu. Tapi jauh lebih penting ialah harus ada komitmen yang jitu daripada Putrajaya untuk beri peruntukan yang besar untuk memungkinkan Sabah Sarawak dapat dirapatkan jurang perbezaan, jurang pembangunan bandar, luar bandar dan juga jurang Sabah dan Sarawak dengan semenanjung Malaysia. Jadi hanya dengan itu jawatan TPM itu akan berarti. Kalau tidak, orang Sabah dan Sarawak akan menganggap mereka ini seolah-olah sebagai sekadar di pinggiran. Ataupun ada setengah-setengah mereka di sini beranggapan bahawa itu satu penghinaan kepada mereka. Ditawarkan jawatan itu. Tapi saya percaya siapapun Perdana Menteri yang baru, tidak kira Datuk Seri Ismail Sabri, Datuk Seri Anwar Ibrahim atau sesiapa saja, harus laksanakan terus. Apabila kabinet ini nanti, kabinet baru dibentuk, harus laksanakan terus. Kerana selama ini kita tengok PH sendiri juga telah berjanji untuk mewujudkan jawatan, tapi 22 bulan mereka berkuasa, itu hanya omong kosong. Jadi Sabah dan Sarawak nak komitmen politik, political will dalam kalangan Putrajaya. Okey, baik, sekadar di pinggiran. Itu menarik sebenarnya. Tiba-tiba teringat saya pada lagu. Sebuah lagu berkaitan dengan sekadar di pinggiran. Tak apa, kita akan berehat dulu buat seketika. Tapi sebelum kita berehat, apa kata kita ambil dulu satu panggilan yang sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Datuk Gulam dari Sabah, difahamkan sudah pun ada di talian kami sekarang ini. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam, saudara Datuk Sarkawi. Ya, saya. Ya. Alhamdulillah. So, apa yang saya nak tekankan, apa yang dikatakan oleh Kenyit tu yang daripada Stado, sebenarnya masing-masing punya teknik. Tidak ada mati, dia tidak melaporkan kematian. Dia buat IC lagi nama tersebut. So, di pendalaman, saya nak bagi tahu saudara Sarkawi, di pendalaman, mereka berkahwin-kahwin dengan orang yang menjaga kebun, yang the black. Tapi apabila bersalin perempuan mereka katakan suami sudah tidak ada. Mereka mendapat sertifikat, birth certificate dan mendapat berikat. Demikian juga dia punya lelaki berkahwin dengan Luzon Bisaya Filipina. Apabila mempunyai anak, dia tidak melaporkan isteri tidak ada. Dia bilang sudah lari. Mereka mendapat sertifikat surat beranak dan juga berikat. Dan sekarang mereka mengundi. So masing-masing punya strategi. That's why kita bukan PTI. Ini kajian kerajaan untuk menseimbangkan pengundi di Sabah sendiri. Bagaimana boleh diseimbangkan? Mereka punya strategi. Begitu. Boleh mendapat sertifikat dan mereka dan juga daripada pihak sana tidak melaporkan kematian, boleh mendapat boleh tidak bertambah pengundi. So strategi kita, so kerajaan kuasa kita, kuasa dalam tangan bagaimana kita menseimbangkan pengundi di pedalaman sama pengundi bangsa lain. Kita orang Islam, negara kita Islam.
That's why kita mau keseimbangan pengundi itu adalah kerajaan kita yang ada. Yeah. Jadi jangan dipasrahkan. Di Pandalaman banyak PTI kahwin, kita tahu. Yeah. Kita tahu mereka mempunyai sertifikat surat merat, tapi tidak dikatakan suami isteri yang dari pendatang. Okey. Tidak dikatakan, tapi sekarang jual pun mengundi. Ya. Kita punya strategi juga. Ini negara kita. Kita orang Islam. Satu. Ya. Yang kedua, saya nak tanya doktor Sabah tidak bubar. Tapi dengan Pancaturan Kuala Lumpur, bahawa PN dengan UMNO tidak begitu serius, tidak begitu serasi. Okey. Tetapi DRS UMNO di Sabah untuk kerajaan, okey. Tapi pilihan daya yang ke-15 ini, saya nak tanya doktor, kalau ada perubahan lah, misalnya lah, ada yang longsor dalam pilihan umum ni, ada perubahan nanti di kerajaan yang ada di Sabah ini? Okey. Karena mereka tidak sesuai, tidak seiring sejalan bersama-sama. Okay. Tapi mau nak kerajaan, tapi apabila ada perubahan di Semenanjung, DN, saya ingat mungkin tidak payah pilihan daya sama, tapi ada perubahan. Parti sama parti bergabung dengan ini dengan itu, mungkin boleh berubah. Itu yang saya nak tanya kepada doktor yang dari Sabah. Okey. Sekian, Datuk Sakari. Baik, terima kasih banyak-banyak Datuk Gulam. Jadi nantilah kita lontarkan persoalan itu untuk dijawab oleh Dr. Firdausi. Apapun anda masih ada masa doktor untuk merangka-rangka jawapan kepada apa yang dibangkitkan oleh pemanggil kita, kerana kita akan berehat dulu buat seketika dan kembali nanti banyak lagi persoalan yang akan saya kongsikan bersama dengan ketiga tetamu yang berada ataupun yang kita hubungi seorang di studio, dua lagi melalui kemudahan Zoom berkaitan dengan topik yang cukup menarik, PRU 15 kuasa pengundi Borneo. Kita rehat dulu. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang PRU 15, kuasa pengundi Borneo. Barangkali, Serit, kalau kita lihat kepada apa yang berlaku, memanglah kita mencangkakan bahawa seperti apa yang Datuk Dr. Jenny pun sebut, bahawa GPS mungkin akan mencapai satu kejayaan yang cukup cemerlang sebenarnya, berlandaskan daripada apa yang mereka capai ketika PRN baru-baru ini, dan itu mungkin menjadi satu ukuran yang menarik. Dan saya juga tertarik hati apabila GPS sendiri mengambil keputusan untuk go solo dalam PRU kali ini, dan tagline yang mereka gunakan ialah Sarawak First. Jadi apa komen Serit sendiri, apakah ini satu langkah yang tepat sebenarnya dilakukan oleh Kerajaan Sarawak? Sebenarnya bagi saya ia adalah satu langkah yang tepat bila mana Premier Sarawak itu Abang Jo mengumumkan untuk menggunakan slogan Sarawak First ataupun Sarawak First untuk orang Sarawak. Dan seperti yang dikatakan oleh Abang Jo semasa program Lan Berambih 2-3 minggu yang lepas, Abang Jo ada mengatakan bahawa hanya orang Sarawak yang boleh menjaga Sarawak. Dan ini diterjemahkan dalam landscape politik di Sarawak, bahawa sebenarnya sentimen yang ingin diutarakan adalah di Sarawak tidak memerlukan parti politik yang datang dari luar negeri Sarawak. Maksudnya ada local party yang boleh menjaga negeri Sarawak. Jadi sentimen di Sarawak adalah berbeza dengan di Semenanjung, kerana mereka inginkan parti lokal yang boleh memperjuangkan suara rakyat Sarawak itu sendiri. Okey, difahamkan Ramza dari Kelantan ada di talian kita sekarang ini. Mungkin ada yang boleh kita kongsi bersama dengan pemanggil ini. Assalamualaikum Ramza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Saya ingin bertanya kepada ahli-ahli panel bahawa kalau campur parti-parti, kalau campur kursi-kursi parlimen terdapat di Sabah atau terdapat 56 kursi. Jadi untuk dapat 112 kursi untuk dapat sekolah yang boleh mengentas simple majority, mana memulakan 56 kursi daripada Semenanjung. Jadi memang saya mengaku bahawa Sabah dan Sarawak adalah satu kuasa atau kingmaker. Jadi bolehkah saya tanya ahli panel, kalau diambil dari parti kita besar di Semenanjung itu Pakatan Harapan yang dikepalai oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Pakatan Nasional dikepalai oleh Tan Sri Mahyudin dan
BN yang kembali Datuk Seri Ismail Sabri, yang mana pakatan yang pilih oleh Sabah itu PE ke atau BN atau PN atau BN PE ke atau PN atau BN. Okey. Okey. Okey, terima kasih apa ni Ramza dari Kelantan. Mungkin menarik apa ni Datuk Dr. Juniri kalau kita melihat daripada apa ni apa yang sedang berlaku ketika ini, tetapi ada juga persoalan yang dibangkitkan untuk PRU ke-15 ini, walaupun kita tahu bahawa GPS telah pun apa ni mencatatkan kejayaan yang cukup besar dalam PRN baru-baru ini, tetapi apakah Datuk menjangkakan akan ada tak muka-muka baru ataupun tokoh-tokoh muda yang mungkin akan diletakkan sebagai calon bagi GPS sendiri dalam pilihan raya umum ke-15 ini tu, daripada jangkaan Datuk? Baik. Di atas kertas okay, kita balik kepada apa yang telah berlaku pada 2018. GPS hanya memenangi 19 kursi. Yeah. Maksudnya ada 12 lagi kan? 12. 12 kursi, maksudnya di situ atas kertas ada 12. Dan saya menjangkakan kurang 3 lagi muka baru akan ditampilkan oleh GPS. Jadi maksudnya mungkin ada sekitar 14 lah. 14 muka baru akan ditampilkan, terdiri daripada golongan muda, wanita, pelbagai kaum. Ini suatu konvensi ataupun kelaziman yang telah ditampilkan oleh Barisan Nasional waktu itu, oleh GPS, khususnya PBB. Dan yang dijangka berundur iaitu Datuk Seri Wan Junaidi dari Sentubong, dan mungkin Datuk Seri Rohani Karim juga saya jangkakan. Dan mungkin juga seorang ahli parlimen dari kawasan pertengahan, iaitu Seri Aman, sekitar Seri Aman. Jadi mereka ini akan digantikan oleh mungkin pemuda dan juga wanita yang punya wibawa dan karisma sendiri, yang punya sentuhan kerakyatan. Dan kerana berdasarkan pemerhatian saya daripada apa yang telah berlaku pada 2018, pengurusi GPS iaitu Tan Sri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg mengambil kira pelbagai faktor dalam memilih dan menentukan calon ditampilkan. Itulah antara sebab mengapa GPS berupaya dan berjaya untuk menambah hati para pengundi di peringkat akar umbi. Dan untuk kali ini sekitar 1.94 juta pengundi di Sarawak akan menentukan sama ada calon yang ditampilkan GPS itu dapat memenangi kursi berkenaan. Okay. Tetapi saya jangkakan pertembungan sengit akan berlaku di beberapa kawasan di bandar, iaitu majoriti Cina. Walau bagaimanapun, kemungkinan besar DAP akan terlepas beberapa kursi. Kemungkinan misalnya Mas Gading di selatan Sarawak, dan mungkin juga di Miri dan PSB kemungkinan akan terlepas kursi di Selangor. Dan yang menarik sekali sekarang adalah Puncak Borneo yang sebelum ini dikuasai oleh ataupun dimiliki oleh Bersatu. Dan adakah Datuk Willy Monggin akan bertanding atas tiket GPS? Kalau beliau bertanding di atas tiket GPS, saya boleh katakan besar kemungkinan GPS akan memenangi kerusi itu. So dalam perkataan yang mudah, anda menganggap bahawa Datuk Willy Monggin sebenarnya masih lagi popular di kalangan pengundi-pengundi? Masih popular kerana sebagai timbalan menteri, beliau banyak bergerak, punya kelebihan dari sumber dan sebagainya. Dan lagi pun beliau telah pun banyak membantu para penduduk dan pengundi di situ. Tapi yang menarik juga bagaimana reaksi para penyokong ataupun pemimpin PBB di peringkat bawahan itu. Tetapi yang paling penting, saya masih lagi percaya pada analisis terakhir. GPS, kepimpinan GPS akan mengambil kira siapakah yang memungkinkan kawasan itu, kursi itu dimenangi. Adakah kalau Datuk Willy Monggin dapat menanginya ataupun pihak lain? Jadi ini menjadi penentuan kerana keazaman GPS untuk memenangi sebanyak mungkin kursi untuk memungkinkannya menjadi kingmaker dan menjadi penentu, dan kemudiannya mendapat suara yang lebih kuat, lebih nyaring di Dewan Rakyat untuk memungkinkan mereka mendesak dan beri tuntutan yang sepatutnya dilaksanakan oleh Putrajaya, khususnya dari segi
MA63, geran pertukaran yang besar dan juga autonomi bagi memungkinkan Sarawak bergerak ke hadapan sebagai sebuah negeri maju menjelang 2030. Okey. Baik, kita beralih kepada Dr. Firdausi Sufian. Tadi ada persoalan yang dibangkitkan oleh pemanggil kita, tetapi kita tinggalkan dulu persoalan itu, Doktor. Saya lebih tertarik hati. Tadi kita bercakap tentang keraguan tentang peningkatan yang begitu mendadak di kalangan pengundi-pengundi untuk PRU yang ke-15 ini. Tetapi satu lagi persoalan, mengikut survei yang dibuat, jumlah undi rosak juga dikatakan begitu tinggi, malah ketika pilihan raya diadakan, terutamanya dari pengundi-pengundi Sabah sendiri. Jadi kenapa ini berlaku dan apa yang perlu dilihat secara serius oleh parti-parti politik dalam usaha barangkali untuk mendidik pengundi-pengundi itu supaya menggunakan kesempatan yang diberikan ini sebaik mungkin. Nasihat Doktor. Ya, analisis itu dikeluarkan oleh dibuat oleh Universiti Melaya, dan kita lihat Sabah ada yang tertinggi dan daerah yang tertinggi itu adalah Beluran Kota Merudu. Cameron Highland pun di dalam sana juga ya. Betul. Itu berada bukan di Sabah dan seterusnya di Kinabatangan. Dan semua tempat-tempat ini yang 5 yang tertinggi itu semua diterajui oleh figura-figura yang penting di Sabah ini, kan? Datuk Maximus Songkili daripada Kota Merudu, Beluran, Datuk Seri Ronald Kendi dan seterusnya, Kinabatangan Datuk Muhammad Mukhtar. Dan kalau kita lihat data dan analisis itu, sebab itu adalah analisis yang one off. Jadi bila one off, kita tidak dapat melihat trend. Adakah trend ini meningkat ataupun menurun? Itu yang persoalannya. Namun sekiranya ini adalah tren yang meningkat, dan analisis ini sesungguhnya memberi gambaran yang penting, kerana bila mereka keluar dan undi itu rosak, ditolak, itu memang kita boleh katakan sayanglah undi itu. Betul. Di wasted vote. Jadi sekiranya ini adalah tren yang berterusan, kerajaan ataupun SPR kenalah mendidik bagaimana untuk mengundi, sebab daerah-daerah ini adalah daerah-daerah yang miskin. Satu daripada 2 rakyat di pendalaman itu miskin di Sabah ini ya. Jadi jadi bagaimana untuk mendidik voting literacy, maksudnya bagaimana untuk cara untuk mengundi, bagaimana untuk mengundi, ini harus ditekankan sekiranya tren itu meningkat ya. Dan ini sebab kalau kita tidak boleh katakan undi rosak itu adalah satu protes kah, ataupun sebab protes itu mungkin dia tidak keluar mengundi, protes mungkin dia mengundi parti A, tapi bila dia protes dia undi parti B. Dan ini amat berkaitan dengan literasi. Dan saya risau sekarang ni sebab ada lagi pengundi yang muda yang akan keluar ini. Sekiranya mereka tidak tahu, sekiranya undi-undi itu ditolak, so I think is wasted lah. Betul. Contoh lah 1.7% kalau mengikut kajian itu. Jadi kalau 1 million itu dekat lebih daripada 16,000 undi itu ditolak. Itu sayang. It is a wasted vote. Jadi ini yang kita kena lihat. Kita tengok semula apakah trend seterusnya. Ini yang kita kena cadangkan. Dan trend itu haruslah kita lihat, analisis itu melihat pada siapa yang mengundi. Orang muda, undi mana yang ditolak? Saluran yang keempat ke, saluran kedua, ketiga. Ini yang kita kena lihat. Dan kerajaan, terutamanya SPR, bukan sahaja SPR, tapi agensi-agensi lain dan juga parti politik sendiri itu juga kena mendidik bagaimana untuk mengundi agar tidak rosak. Bila disebut tentang literasi, mendidik, ini pun sesuatu yang cukup penting sebenarnya, Serit ya. Mungkin tak tahulah sama ada Persatuan Anak Borneo Semenanjung sendiri mengambil langkah-langkah yang dalam usaha untuk memberikan pendidikan kepada pengundi-pengundi, terutamanya anak-anak muda. Kita undi 18 telah pun diluluskan, mereka yang didaftarkan secara automatik juga akan menambah kepada jumlah pengundi yang akan terlibat dan sebagainya. Apakah Persatuan Anak Borneo Semenanjung juga melakukan sesuatu untuk mendidik bakal pengundi-pengundi kita ni? Kita melihat bahawa ilmu dalam mengundi ataupun voting literacy ni sangat penting, dan
kita daripada Persatuan Anak Muda Semenanjung telah merangka satu program untuk mendidik anak-anak muda dalam ilmu mengundi. Bagaimana mengundi, apa yang kena dilakukan masa mengundi, apa yang kena dibawa dalam semasa nak mengundi, dan kita akan membuat satu webinar yang akan dilaksanakan dalam masa terdekat, dan kita akan menjemput beberapa ahli akademik dan juga pegawai daripada SPR untuk membuat taklimat ataupun untuk memberikan bagaimana sebenarnya proses pengundian itu berlangsung melalui webinar yang akan kita lakukan dalam masa terdekat. Menarik. Tapi pandangan Serit sendiri, bila undi 18 itu diluluskan, apakah Serit melihat bahawa ianya akan memberi impak ataupun kesan kepada PRU ke-15 secara keseluruhannya? Apabila umur untuk mengundi itu direndahkan kepada 18, saya melihat satu perkara. Ia adalah satu lambang ataupun simbolik kepada suara anak muda. Yang pertama, kita akan melihat sejauh mana anak muda di negara kita matang dalam berpolitik. Okay. Yang kedua, kita akan melihat sejauh mana undi mereka mampu untuk mengubah landscape ataupun pola pengundian secara keseluruhannya. Dan yang ketiga, kita akan melihat corak ataupun pola ataupun minat ataupun kecenderungan anak muda kepada sesebuah satu parti politik. Kan adakah mereka penyokong kepada Barisan Nasional, PN, PH ataupun GPS ataupun GRS di Sabah dan sebagainya. Jadi saya melihat bahawa ia adalah sesuatu yang amat mengujakan kita semua, kerana inilah kali pertama kan anak muda kita akan keluar mengundi. Jadi kita akan melihat bila undi itu diterjemahkan di atas kertas undi oleh anak-anak muda. Okey, kembali kepada Dato' Dr. Jeneria. Ini satu persoalan yang menarik. Bukan saja berkaitan dengan Sabah dan Sarawak sebenarnya, tetapi kita nak kaitkan juga daripada pemerintahan Datuk ke Semenanjung juga. Kita akui bahawa mungkin akan timbul persoalan yang menarik di mana parti-parti yang bertanding ataupun gabungan parti-parti yang bertanding dalam PRU yang ke-15 ini mungkin tidak akan dapat kerusi yang mencukupi sebenarnya untuk membentuk kerajaan, dan pilihan yang ada ialah bergabung sama ada dengan parti-parti di Sabah ataupun di Sarawak untuk membentuk kerajaan. Tetapi daripada analisis Datuk sendirilah, kita nak bawa pandangan Datuk ke PRU yang mungkin akan memberikan satu keputusan yang mengejutkan ataupun menarik. Apakah parti mana yang Datuk, gabungan parti mana yang Datuk lihat ada peluang untuk membentuk kerajaan pasca PRU 15 nanti tu? Baik, pertembungan kita ada PH, kita ada PN, kita ada GTA di Semenanjung dan Barisan Nasional. Ya. Jadi selagi tidak ada kesatuan dan perpaduan jitu dalam kalangan parti yang menentang Barisan Nasional, selagi itu akan berlaku perpecahan undi. Ya. Jadi apabila berlaku pecahan undi, pertembungan pelbagai penjuru berlaku antara PH, GTA, PN menentang Barisan Nasional, ini sekaligus akan menyebabkan undi itu pecah dan juga memberi kelebihan dan keuntungan kepada Barisan Nasional. Dan ini sebenarnya telah dimanifestasikan ataupun dibuktikan di Sarawak dalam PRN yang lepas. Apabila parti-parti pembangkang itu bertembung sesama sendiri sehingga berlakunya pertandingan pelbagai penjuru. Malah ada satu kawasan sampai 7 penjuru. Betul. Dan kita telah saksikan GPS telah dapat meraih keuntungan daripada itu. Dan ini akan diburukkan lagi apabila peratusan mengundi itu rendah. Kalaulah peratusan mengundi itu berlaku seperti apa yang berlaku di Sarawak, itu sekitar 61%, dan di Melaka juga rendah dan di Johor juga begitu, ini pasti akan beri keuntungan kepada Barisan Nasional. Tetapi saya percaya bahawa PRN Melaka, Johor dan Sarawak itu bukan satu ukuran untuk kita. Saya jangkakan peratusan mengundi untuk kali ini, walaupun tidak mencecah seperti pada PRU ke-12, iaitu sekitar 84%, ke-13 sekitar 82%. Kali ini saya jangkakan peratusan mengundi mungkin berlega sekitar 75%. Adakah itu cukup untuk memberi kelebihan kepada parti politik pembangkang? Saya jangkakan
ini akan menyebabkan kalau peratusan mengundi itu berada di paras itu, ini akan memungkinkan satu persaingan yang amat sengit antara Barisan Nasional dan juga parti-parti lain itu. Dan dengan itu nanti majoritinya juga akan tidak ada parti yang dominan. Majoriti yang akan diraih itu mungkin tipis. Tapi secara perkiraan atas kertas saya jangkakan bahawa mana-mana parti, yaitu parti Barisan Nasional khususnya, mungkin punya kelebihan yang lebih baik sedikit daripada yang diperoleh oleh Pakatan Harapan pada 2018. Di situlah mereka perlu bijak memujuk parti dari Sabah dan Sarawak, dan berdasarkan kenyataan yang telah dinyatakan yang dikeluarkan oleh Presiden Warisan, Warisan katanya akan memberi dukungan kepada Panama Party yang hendak menyokong, yang hendak membentuk kerajaan. Dan GRS sudah pasti akan, iaitu khususnya UMNO, khususnya akan di Sabah pasti akan bersama dengan Barisan Nasional. Itu satu yang kita akui. Dan pasti dalam keadaan itu, saya 100% percaya dan yakin bahawa GPS dari Sarawak akan memberi dukungan kuat kepada Barisan Nasional dan bukan kepada Pakatan Harapan selagi ada DAP dalam Pakatan Harapan, kerana DAP telah melukai pemimpin dari Sarawak. Satu soalan juga Datuk. Saya juga nak dapat pandangan daripada Datuk lah. Ini tentang pengundi atas pagar. Apakah Datuk merasakan pengundi atas pagar ini juga mungkin akan memberikan kesan sebenarnya dalam keputusan PRU yang ke-15 nanti? Mungkin sesuatu yang tidak dicangkakan. Biasanya pengundi atas pagar ini sekitar 10%. Yang sebahagian besar pun kalau tanya, Cik Sarkawi tanya sekarang, parti mana yang nak mereka pilih atau undi, sebagian besar saya percaya sekitar 60% telah pun membuat keputusan, dan 30% lagi sekitar melihat calonnya nanti, calon ditampilkan oleh parti politik, dan mereka ini buat keputusan waktu kempen, dan yang selebihnya itu adalah bergantung pada yang 50 atau 10% itu yang berdiri atas pagar, berada di atas pagar itu banyak ditentukan oleh bagaimana strategi kempen, komunikasi politik dan pemasaran politik yang dilancarkan oleh parti-parti yang bertanding. Jadi justru amat penting bagi semua parti politik untuk menjual idea, naratif politik, manifesto yang dapat menambat hati dan juga fikiran dan juga minda para pengundi itu, khususnya golongan muda. Kerana saya percaya khususnya dalam kalangan golongan muda, mereka masih lagi meletakkan soal pendidikan, ekonomi, peluang pekerjaan, perumahan dan juga soal-soal seperti iklim, perubahan iklim dan sebagainya lagi sebagai antara keutamaan mereka dalam menentukan siapa yang bakal mereka pilih, selain tentunya isu-isu berkaitan dengan rasuah, tak biar urus dan sebagainya. Ini penting kerana ketika ini berbanding dengan 2018 ada ibu segala isu, iaitu 1MDB, GST, Datuk Seri Najib dan isterinya yang begitu popular atau kurang popular, waktu tidak popular nanti begini, yang telah menyebabkan imej dan reputasi Barisan Nasional terpalit teruk. Tapi dalam keadaan sekarang tidak ada, boleh katakan tidak ada isu yang betul-betul besar yang boleh dapat dimainkan oleh Pakatan Harapan ataupun parti-parti lain, kecuali mungkin soal kos sara hidup, soal PRU ini diadakan pada musim yang tidak sesuai. Tetapi soal tarikh 19 November itu tidak sesuai, tidak, sudah menjadi akademik. Tak ada guna lagi naratif itu. Kerana yang paling penting kita harus ingat, PRU diadakan pada bulan November bukan kali pertama. Pada tahun 1999 pernah diadakan. November lepas Melaka juga mengadakan PRN waktu itu. Walaupun ada kesedaran di pihak SPR untuk tidak mengadakan PRU pada bulan Disember, Januari dan Februari. Jadi apapun, paling penting pastikan turun mengundi pada 19 hari bulan untuk memastikan peratusan mengundi itu berada pada paras tinggi. Tak ada gunanya lagi mengkritik SPR, kerajaan dan sebagainya, kerana tarikh dah ditetapkan. Pastikan
lakukan persiapan untuk berjuang di medan perang. Okey, menarik apa ni Datuk. Dan kita di penghujung sebenarnya, tak banyak lagi masa yang tinggal. Barangkali Dr. Firdausi, kita tahu pengundi-pengundi yang akan membuang undi di Sabah dan Sarawak itu sekiranya mereka berada di Semenanjung, di awal-awal tadi pun kita sebut mungkin merupakan satu cabaran jugalah untuk mereka balik ke Sabah membuang undi dan sebagainya, perbelanjaan yang diperlukan dan sebagainya. Tapi mungkin Dr. Firdausi sendiri ada seruan kepada pengundi-pengundi Borneo yang mungkin sekarang ini berada di Semenanjung, mereka juga sebenarnya perlu kembali untuk membuang undi di negeri mereka. Jadi nasihat dan juga seruan daripada doktor. Ya, jadi kita kena faham undi ini yang sebenarnya dalam undi lah yang menentukan kebajikan kita, sekolah kita, jambatan dan juga kos cara hidup kita, peluang pekerjaan. Kerana dalam undi lah ianya menentukan perubahan seperti mana dan perubahan yang kita mahu, kerana undi adalah expressions of opinion. Right? Jadi kalau orang yang berada di luar, contohnya di luar Sabah itu, ya sudah tentu kita pun dengar banyak rungutan bahawa kos untuk balik pun memang mahal. Ya, walaupun kerajaan akan umumkan sebelum ini tidak pernah ada umumkan bahawa akan mengurangkan harga, tapi saya rasa belum lagi nampak harga itu murah ya. Dan kita kena tahu juga orang yang bekerja di luar ni, kerana di Sabah tidak cukup peluang pekerjaan, jadi ramai yang bekerja di luar. Betul. Dan kita kena faham juga kita dalam fasa pemulihan. Jadi maksudnya fasa pemulihan ekonomi ini masih lagi ramai orang sedang ingin menyimpan duit. Kan, tapi bila berlakunya PRN ini, berkemungkinan mereka itu mungkin tidak dapat balik kerana kekangan kos. Right? Tapi apa-apa pun kita kena faham, terutamanya orang muda ni, yang kalau kita tengok PRN Melaka, PRN Johor ya, kalau kita lihat ramai orang-orang muda di sini bermaksud yang 25 hingga 39 tahun itu tidak keluar mengundi. Ya, tapi yang 18 tahun sehingga 25 tahun itu mengeluarkan mengundi sebab kali pertama mengundi ya. Betul. Jadi dianya bukan satu indikator, tapi ia memberi satu gambaran. Sebab saya risau ni terutamanya. Mungkin yang 18 tahun ni mungkin teruja sebab kali pertama mengundi ya. Jadi akan keluar ingin melihat proses demokrasi macam mana berlaku, macam mana cara pengundian tu. Jadi mereka mungkin teruja untuk keluar untuk mengundi. Tapi disebabkan seperti mana yang kita tahu, ialah tidak sepatutnya berlakunya pilihan raya, sudah tentu ini hanya perbincangan akademik sahaja, tapi mungkin kita takut yang apathetic. Sebab kalau kita lihat undi-undi yang keluar semasa 2020 mungkin tidaklah berlaku adil sebab masa itu COVID-19. Sabah tetap menjalankan pilihan raya. Kadar pengundi memang rendah, iaitu 67% dibandingkan sebelum ini 77% dan 2018 79%. Jadi saya risau orang-orang yang tidak mengundi sebab dia rasa mungkin sama saja pun tidak apa-apa perubahan, ataupun saya tetap gaji saya tetap juga. Kalau kita lihat statistik yang ada, memang defisit menurun. Sebelum ni 1945, sekarang 1700 lebih, dalam menurun dari segi secara umum ya. Dan juga kadar pengangguran pun tinggi. Jadi adakah mereka ahli politik ini betul-betul prihatin tentang kebajikan saya? Kalau tidak keluar mengundi kan tidak pun tiada perbezaan. Betul. Juga dengan saya. Ini yang saya risau sebenarnya. Oleh yang demikian, untuk membawa mereka keluar mengundi ini, ahli politik dan juga inilah jentera-jentera ahli politik ini, mereka harus memainkan peranan penting untuk membawa mereka datang mengundi. Dan paling penting, seperti mana tadi Jajawi cakap, jangan undi rosak. Kalau undi rosak memang sayang saja undi yang dikeluarkan. Dan terakhir kita kena faham juga, undi di sinilah undi yang menentukan perubahan nasib, kebajikan kita, rumah, kos, segalanya, termasuklah harga makanan. Di sinilah penentunya. Kalau tidak keluar, maka mereka sayang sajalah. Dan tidaklah
ada peluang untuk express opinion mereka. Betul. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Dr. Jeniri dan juga Dr. Firdausi, dan tentunya saya mohon maaf jugalah kepada Saudara Serit masa mencemburui kita sebenarnya, dan insya-Allah mungkin dalam masa yang mendatang ini kita duduk lagi di ruang bicara ini, kerana ini satu ruang dan juga peluang yang sebenarnya kita sediakan, boleh dikatakan sepanjang minggu sebenarnya, untuk bercakap tentang PRU yang ke-15 ini. Dan kita juga mengucapkan terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini. Dan jangan lupa, seperti yang selalu kami beritahu anda, yang selalu kami janjikan kepada anda, ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi.